Subtopik 3.1 Latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Pemerintahan beraja merupakan tradisi yang berakar umbi dan menjadi teras kewujudan kerajaan Melayu. Raja memerintah dengan kuasa yang penuh dan berdaulat. Cabaran terhadap pemerintahan beraja berlaku selepas pentadbiran tempatan dikuasai oleh British dan Jepun. Walau bagaimanapun, pemerintahan beraja tidak terhapus. Pemerintahan beraja berkembang sejajar dengan peredaran massa sehingga diiktiraf sebagai raja berperlembagaan seiring dengan konsep demokrasi berparlimen dalam pemerintahan negara kita pada hari ini. Kesultanan Melayu Melaka memperlihatkan pemerintahan beraja yang beribawa. Raja ialah pemerintah yang berkuasa mutlak. Pada baginda terletak semua kuasa pemerintahan termasuk kuasa pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Pemerintahan pula berdasarkan undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Keadaan ini membuktikan bahawa kehidupan bernegara dan ciri sistem berperlembagaan terserla pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan kesultanan ini diperkukuh dengan konsep Islam. Konsep ini sekaligus menjadikan raja sebagai ketua agama Islam. Selain itu, pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pengaruh yang besar bagi membina tradisi dan adat istiadat yang diwarisi oleh Kesultanan Melayu yang muncul kemudiannya. Kesultanan Melayu merujuk kerajaan yang mempunyai pertalian dengan Kesultanan Melayu Melaka sama ada dari segi keturunan maupun pernah menjadi naungan atau jajahan takluk kesultanan ini. Secara tradisinya, Raja-Raja Melayu dianggap sebagai sumber undang-undang, ketua kerajaan dan ketua agama. Baginda bertanggungjawab mempertahankan adat dan struktur masyarakat dalam kerajaan Melayu. Keabsahan bagi semua tindakan terletak pada kedaulatan Raja-Raja Melayu. Seterusnya, pemerintahan beraja sebelum Perang Dunia Kedua. Semasa peluasan pengaruh British, pemerintahan beraja menjadi penghalang yang menyukarkan British melakukan penjajahan di negeri Melayu. British sekadar berupaya memperkenalkan sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Raja-Raja Melayu memerintah dengan campur tangan British dalam pentadbiran yang dimeterai melalui perjanjian atau surat perisytiharan daripada Raja-Raja Melayu. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, British hanya mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah berdaulat walaupun dikehendaki menerima nasihat daripada pegawai British yang dilantik sebagai residen. Selain itu, bagi negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, kedudukan raja yang memerintah adalah lebih kukuh. British menempatkan penasihat British, namun pentadbiran negeri tetap dilaksanakan oleh pembesar yang dilantik oleh raja. Penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 dan Undang-Undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu 1911 menyerlahkan ciri pemerintahan raja berperlembagaan dalam Kesultanan Johor dan Terengganu. Penggubalan undang-undang tersebut berkait rapat dengan usaha raja, pembesar dan rakyat untuk menghalang peluasan pengaruh British dan mengekalkan kedaulatan negeri. Pemerintahan beraja semasa pendudukan Jepun ialah Raja-Raja Melayu diiktiraf sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Raja-Raja Melayu juga memperoleh pendapatan
seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Pengiktirafan tersebut diisytiharkan semasa persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera dengan pemerintah tentera Jepun di Singapura pada bulan Januari 1943. Kedudukan Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Governor Jepun di Tanah Melayu. Namun, selepas Perang Dunia Kedua, pemerintahan Beraja menerima cabaran apabila Malayan Union diperkenalkan pada tahun 1946. Raja-Raja Melayu kehilangan kuasa sebagai pemerintah negeri kerana kuasa pemerintahan diambil oleh Raja England. British telah memerintah Malayan Union secara langsung melalui Governor yang dilantik oleh Kerajaan British. Kesepakatan Raja-Raja Melayu menentang Malayan Union dengan sokongan orang Melayu menyebabkan British menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kedaulatan Raja-Raja Melayu yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka dikembalikan seperti sebelum Perang Dunia Kedua melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Undang-undang tubuh digubal oleh Raja-Raja Melayu bagi negeri masing-masing dan digunapakai sehingga hari ini mengangkat Raja-Raja Melayu sebagai Raja Berperlembagaan. Seterusnya, kita lihat pula Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen selepas merdeka. Kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957 diperoleh melalui perundangan dan persetujuan Raja-Raja Melayu. Pemerintahan Beraja diteruskan dalam perlembagaan, persekutuan dan beberapa pindaan dibuat supaya sesuai dengan konsep demokrasi. Jawatan yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Utama Negara. Kedudukan, kuasa dan tugas yang di-Pertuan Agong termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Ciri Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen dalam Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf Raja sebagai pemerintah tertinggi. Sementara itu, rakyat diberi hak memilih wakil mereka melalui pilihan raya untuk membentuk kerajaan. Subtopik 3.2 Sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Durbar dibentuk pada tahun 1897 seiring dengan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar dalam negeri-negeri ini berperanan sebagai sebuah majlis persidangan bagi Raja-Raja Melayu negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran kerajaan persekutuan dengan pihak British. Seterusnya kita lihat pula Majlis Sultan-Sultan semasa Malayan Union. Perlembagaan Malayan Union 1946 memperuntukkan penubuhan Majlis Sultan-Sultan iaitu The Council of Sultans di bawah The Malayan Union Order in Council 1946. Majlis Sultan-Sultan dipengerusikan oleh Governor Malayan Union. Ahli majlis terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Antara fungsi Majlis Sultan-Sultan termasuklah membincangkan undang-undang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Governor tentang perkara yang dibangkitkan oleh Raja-Raja Melayu. Walau bagaimanapun, majlis tersebut tidak pernah diwujudkan dalam tempoh Malayan Union kerana Raja-Raja Melayu menentang pelaksanaan Malayan Union. Majlis Raja-Raja ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 apabila Persekutuan Tanah Melayu dibentuk menggantikan Malayan Union.
Berdasarkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948, Majlis Raja-Raja menjadi institusi yang dilengkapi dengan kuasa dan sekretariat sesuai dengan kedudukan dan peranannya. Majlis Raja-Raja diurus sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Pengerusi mesyuarat ditentukan oleh Raja-Raja Melayu dalam kalangan 9 orang Raja Melayu. Persidangan Majlis Raja-Raja perlu disertai oleh penyimpan mohor besar Raja-Raja untuk memeterai keputusan persidangan. Raja-Raja Melayu diberi hak dan kuasa untuk mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, peranan Majlis Raja-Raja dikekalkan, namun keanggotaannya mengalami perubahan, iaitu Yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Seterusnya, selepas Persekutuan Malaysia dibentuk pada tahun 1963, Yang di-Pertua Negeri Sarawak dan Sabah turut menjadi ahli Majlis Raja-Raja. Dan yang terakhir, Yang di-Pertua Negeri tidak turut serta dalam mesyuarat khas melibatkan institusi beraja seperti pemilihan Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Antara fungsi Majlis Raja-Raja ialah memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, bersetuju atau tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Selain itu, memberikan nasihat berkaitan dengan pelantikan jawatan tertentu. Seterusnya, menjadi rujukan dalam perubahan dasar berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, bumi putera di Sarawak dan Sabah serta kepentingan sah kaum lain. Yang kelima, menjadi lembaga pengampunan bagi kes-kes tertentu. Seterusnya, memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenaan. Akhir sekali, memperkenankan pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Subtopik 3.3 Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong dan Raja dalam Perlembagaan Persekutuan. Raja berperlembagaan merupakan sebahagian daripada pentadbiran negara apabila Perlembagaan Persekutuan mengiktiraf kedudukan dan peranan institusi beraja. Institusi beraja ini terdiri daripada institusi Majlis Raja-Raja, institusi beraja di negeri-negeri dan institusi Yang di-Pertuan Agong pada peringkat persekutuan. Jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan selepas negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Yang di-Pertuan Agong dipilih dalam kalangan raja yang memerintah di 9 buah negeri dalam persekutuan, iaitu Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong dilaksanakan oleh Majlis Raja-Raja menurut kaedah yang ditetapkan dalam Perlembagaan Persekutuan dan peraturan-peraturan Majlis Raja-Raja. Seiring dengan kewujudan jawatan Yang di-Pertuan Agong, turut diperkenalkan jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong berdasarkan Perlembagaan Persekutuan. Berikut dipaparkan senarai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang pertama hingga ke-16. Yang di-Pertuan Agong pertama ialah daripada Negeri Sembilan, almarhum Tuanku Abdul Rahman ibni almarhum Tuanku Muhammad, bermula daripada 31 Ogos 1957 sehingga 1 April 1960.
Yang di-Pertuan Agong kedua daripada negeri Selangor, Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni Almarhum Sultan Alaiddin Sulaiman Shah, bermula daripada 14 April 1960 sehingga 1 September 1960. Yang di-Pertuan Agong ketiga daripada negeri Perlis, Almarhum Tuanku Syed Putra Al-Haj ibni Almarhum Syed Hassan Jamalulail, 21 September 1960 sehingga 20 September 1965. Yang di-Pertuan Agong keempat daripada Terengganu, Almarhum Sultan Ismail Nasiruddin Shah ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin, 21 September 1965 sehingga 20 September 1970. Yang di-Pertuan Agong kelima daripada negeri Kedah, Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni Almarhum Sultan Badli Shah, 21 September 1970 sehingga 20 September 1975. Dan yang keenam daripada negeri Kelantan, Almarhum Sultan Yahya Petra ibni Almarhum Sultan Ibrahim, 21 September 1975 sehingga 29 Mac 1979. Yang di-Pertuan Agong ketujuh dari negeri Pahang, Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, 26 April 1979 sehingga 25 April 1984. Dan yang di-Pertuan Agong ke-8 dari negeri Johor, Almarhum Sultan Iskandar ibni Almarhum Sultan Ismail, 26 April 1984 sehingga 25 April 1989. Yang di-Pertuan Agong ke-9 dari negeri Perak, Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah, 26 April 1989 sehingga 25 April 1994. Yang di-Pertuan Agong ke-10, Almarhum Tuanku Jaafar ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman, 26 April 1994 sehingga 25 April 1999. Yang di-Pertuan Agong ke-11, Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, 26 April 1999 sehingga 21 November 2001. Yang di-Pertuan Agong ke-12, Tuanku Syed Sirajuddin ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulail, 13 Disember 2001 sehingga 12 Disember 2006. Yang di-Pertuan Agong ke-13, Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mukhtafi Billah Shah, 13 Disember 2006 sehingga 12 Disember 2011. Yang di-Pertuan Agong ke-14, Almarhum Al-Mu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah ibni Almarhum Sultan Badli Shah, 13 Disember 2011 sehingga 12 Disember 2016. Yang di-Pertuan Agong ke-15, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, 13 Disember 2016 sehingga 6 Januari 2019. Akhir sekali, yang di-Pertuan Agong ke-16, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, mulai 31 Januari 2019 sehingga kini. Kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara termaktub dalam Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan. Sebagai Ketua Utama Negara, Yang di-Pertuan Agong menjadi punca kedaulatan, ketaatan, perpaduan, kebesaran dan kemuliaan negara. Keutamaan kedudukan dalam persekutuan dimulai dengan Yang di-Pertuan Agong.
kemudian Raja Permaisuri Agong, dan yang ketiga ialah Raja-Raja dan Pemangku Raja. Seterusnya, yang dipertua bagi negeri-negeri. Kemudian, bekas Raja Permaisuri Agong yang menerima saraan diraja daripada Kerajaan Persekutuan. Seterusnya, Perdana Menteri. Dan akhir sekali, Timbalan Perdana Menteri. Seterusnya, kuasa yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa atau peranan yang luas dalam pemerintahan negara, meliputi kuasa eksekutif, perundangan dan kehakiman. Kuasa eksekutif ialah kuasa yang melibatkan pentadbiran dan pemerintahan. Yang di-Pertuan Agong akan bertindak mengikut nasihat Jemaah Menteri. Dalam pelantikan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, yang di-Pertuan Agong melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada budi bicara baginda mendapat kepercayaan sebilangan besar ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri. Seterusnya, baginda dengan nasihat Perdana Menteri melantik menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri daripada ahli Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Selain itu, kuasa eksekutif juga meliputi pelantikan jawatan penting. Yang di-Pertuan Agong melantik Peguam Negara, Panglima Angkatan Tentera dan Ketua Audit Negara. Baginda juga melantik Ahli Suruhanjaya Pilihan Raya, Ahli Suruhanjaya Polis dan sejumlah ahli dalam Majlis Angkatan Tentera. Dalam aspek ketenteraan pula, yang di-Pertuan Agong ialah pemerintah tertinggi seluruh Angkatan Tentera Malaysia. Baginda dibantu oleh Majlis Angkatan Tentera yang bertanggungjawab di bawah kuasa baginda bagi pemerintahan, tata tertib dan pentadbiran Angkatan Tentera serta perkara yang bersangkutan dengan gerakan tentera. Akhir sekali, kuasa eksekutif bahagian diplomatik. Yang di-Pertuan Agong melantik diplomat Malaysia ke luar negara. Baginda juga menerima menghadap diplomat asing sebelum mereka mula menjalankan tugas di Malaysia. Seterusnya, kuasa yang di-Pertuan Agong dalam perundangan. Yang di-Pertuan Agong memperkenankan sesuatu rang undang-undang yang melalui proses pembentangan di Dewan Rakyat atau Dewan Negara. Dalam persidangan Parlimen, yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa memanggil Parlimen bersidang. Baginda juga berkuasa memberhentikan dan membubarkan Parlimen. Dalam aspek agama, yang di-Pertuan Agong merupakan Ketua Agama Islam di negeri baginda sendiri, wilayah Persekutuan, Melaka, Pulau Pinang, Sarawak dan Sabah. Ketua Agama Islam di negeri-negeri lain ialah Sultan atau Raja yang memerintah di negeri masing-masing. Di samping itu, dalam hak dan keistimewaan, yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga serta melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan bumi putera di Sarawak dan Sabah. Baginda juga bertanggungjawab melindungi kepentingan sah kaum lain di Malaysia. Akhir sekali, kuasa perundangan dalam pengisytiharan darurat. Yang di-Pertuan Agong boleh membuat pengisytiharan darurat. Pengisytiharan darurat dibuat setelah baginda memastikan kebenaran wujudnya keadaan yang mengancam keselamatan awam dan ekonomi negara. Akhir sekali, kuasa yang di-Pertuan Agong dalam kehakiman. Yang di-Pertuan Agong melantik Hakim Mahkamah Atasan atas nasihat Perdana Menteri setelah dipertimbangkan oleh Suruhanjaya pelantikan kehakiman dan berunding dengan Majlis Raja-Raja. Hakim Mahkamah Atasan terdiri daripada Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Malaya, Hakim Besar Mahkamah Tinggi Sarawak dan Sabah, Hakim Mahkamah Persekutuan, Hakim Mahkamah Rayuan
dan Hakim Mahkamah Tinggi. Kuasa pengampunan. Dalam hal jenayah di wilayah persekutuan, seseorang yang sudah dihukum boleh memohon keampunan daripada Yang di-Pertuan Agong. Baginda akan bertindak atas nasihat lembaga pengampunan. Baginda berkuasa mengampunkan, menangguhkan dan meringankan hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah Tentera, Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan. Subtopik 3.4 Amalan demokrasi dan pengasingan kuasa. Pilihan raya ialah elemen penting yang menandakan wujudnya amalan demokrasi di negara kita. Pada asasnya, pilihan raya umum diadakan dalam tempoh 5 tahun. Pilihan raya diadakan sejak negara kita mencapai kemerdekaan, membuktikan amalan demokrasi dilaksanakan di Malaysia sehingga hari ini. Kempen pilihan raya membolehkan rakyat mengenali calon dan memahami manifesto parti yang bertanding. Selain itu, rakyat menyemak nama pada daftar pemilih sebelum mengundi. Seterusnya, undian dilakukan dengan menggunakan prosedur yang telus dan sistematik. Seterusnya, kebebasan asasi atau hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang individu di sisi undang-undang. Perlembagaan persekutuan menggariskan peruntukan berkaitan dengan kebebasan asasi. Antaranya termasuklah kebebasan diri, kebebasan beragama, hak berkenaan dengan pendidikan serta kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Kebebasan asasi berdasarkan perlembagaan persekutuan iaitu kebebasan diri. Tiada seorang pun boleh diambil nyawanya atau dilucutkan kebebasan dirinya kecuali mengikut undang-undang. Selain itu, kebebasan beragama. Islam ialah agama persekutuan. Penganut agama lain boleh mengamalkan agama masing-masing. Di samping itu, hak berkenaan dengan pendidikan. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara atas alasan agama, ras, keturunan atau tempat lahir. Dan akhir sekali, kebebasan bersuara, berhimpun dan berpersatuan. Setiap warga negara berhak kepada kebebasan bersuara, berhimpun secara aman dan membentuk persatuan. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan. Pengasingan kuasa diamalkan sejak negara mencapai kemerdekaan hingga hari ini. Kuasa pemerintahan di negara kita dibahagikan kepada 3 badan, iaitu Badan Perundangan, Legislatif, Badan Eksekutif, Pelaksana dan Badan Kehakiman Judisiari. Kuasa badan tersebut ditentukan oleh Perlembagaan Persekutuan. Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Utama Negara merupakan punca kuasa kepada 3 badan ini. Berikut merupakan struktur pentadbiran persekutuan, di mana Yang di-Pertuan Agong terletak paling atas. Di bawah Yang di-Pertuan Agong ialah Majlis Raja-Raja. Kemudiannya, 3 badan iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Di bawah Badan Perundangan terletaknya Parlimen yang terbahagi kepada 2 iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Manakala Badan Eksekutif terbahagi kepada 3 bahagian iaitu Perdana Menteri, Jemaah Menteri dan Kementerian. Dan akhir sekali Badan Kehakiman yang terbahagi kepada Ketua Hakim Negara, Mahkamah Atasan dan Mahkamah Bawahan. Badan Perundangan berfungsi menggubal undang-undang. Badan Perundangan pada peringkat kerajaan persekutuan ialah Parlimen. Badan Perundangan pada peringkat kerajaan negeri pula ialah Dewan Undangan Negeri iaitu DUN.
Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Parlimen terdiri daripada 3 komponen, iaitu Yang di-Pertuan Agong, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Parlimen merupakan lambang demokrasi dan mencerminkan aspirasi rakyat melalui perwakilan yang dipilih. Parlimen berkuasa menggubal undang-undang. Selain itu, Parlimen juga boleh membuat pindaan undang-undang persekutuan sedia ada, menyemak dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan sistem cukai yang baharu. Yang di-Pertuan Agong merupakan salah satu komponen dalam badan perundangan. Dewan Rakyat atau perwakilan yang ahli dewannya dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Dewan Rakyat atau perwakilan akan menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat. Dewan Negara atau Senat merupakan dewan tertinggi dalam sistem perundangan negara. Dewan Negara atau Senat membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih teliti. Di Malaysia, terdapat Dewan Undangan Negeri di setiap negeri kecuali bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya. Ketiga-tiga wilayah tersebut hanya mempunyai ahli parlimen. Dewan ini terdiri daripada Sultan atau Yang di-Pertuan Negeri selaku Ketua Negeri, Speaker Dewan dan Ahli Dewan Undangan Negeri yang dipilih melalui pilihan raya peringkat negeri. DUN berfungsi untuk menggubal undang-undang bagi negeri masing-masing. Seterusnya, badan eksekutif ialah badan pemerintah yang melaksanakan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Persekutuan. Badan eksekutif peringkat Kerajaan Persekutuan ialah Jemaah Menteri, manakala badan eksekutif peringkat Kerajaan Negeri ialah Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Jemaah Menteri atau Kabinet terdiri daripada Perdana Menteri dan Menteri seperti Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan dan Menteri Kesihatan. Tugas utama Jemaah Menteri menggubal dasar negara dan melaksanakan pembangunan. Perdana Menteri mengetuai Jemaah Menteri, memimpin kerajaan dan menjalankan pentadbiran pada peringkat Kerajaan Persekutuan. Menteri mengetuai kementerian untuk melaksanakan dasar kerajaan yang diputuskan oleh Jemaah Menteri. Manakala anggota Jemaah Menteri berpegang pada prinsip tanggungjawab bersama secara kolektif kepada Parlimen. Setiap menteri mesti mempertahankan keputusan yang dibuat oleh Jemaah Menteri. Sekiranya seseorang menteri tidak bersetuju dengan dasar kerajaan, beliau hendaklah meletakkan jawatan sebagai ahli Jemaah Menteri. Pada peringkat negeri, kuasa eksekutif terletak pada Sultan atau Raja atau Yang di-Pertua Negeri. Bagi negeri di semenanjung Malaysia, kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau EXCO, Executive Council. Di Sarawak dan Sabah, badan eksekutif negeri dikenali sebagai Kabinet Negeri. Pentadbiran kerajaan negeri diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Badan Kehakiman ialah badan yang bertanggungjawab mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta mempertahankan perlembagaan persekutuan. Badan Kehakiman diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kuasa Badan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah. Hakim dilantik untuk memastikan sistem kehakiman dan keadilan ditegakkan di negara kita. Peranan Badan Kehakiman adalah untuk mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat mahupun sesama rakyat. Badan Kehakiman juga menyelesaikan konflik kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan.
Fungsi badan kehakiman bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Selain itu, terdapat mahkamah pada peringkat negeri iaitu Mahkamah Syariah serta Mahkamah Anak Negeri di Sarawak dan Sabah. Hakim mestilah bebas daripada pengaruh politik bagi memastikan badan kehakiman sebagai institusi keadilan. Hal ini dapat menjamin integriti badan kehakiman sebagai badan yang bertanggungjawab menjamin keadilan sosial demi kesejahteraan rakyat. Sebagai individu yang mempunyai hak yang dijamin oleh perlembagaan, kita sewajarnya memahami kepentingan menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang seperti yang tersurat dalam rukun negara. Pengasingan kuasa dalam pemerintahan negara penting untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama. Pengasingan kuasa dapat membentuk konsep semak dan imbang dalam pemerintahan supaya kuasa pemerintahan tidak dikuasai oleh seseorang atau sesebuah institusi. Subtopik 3.5 Keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Keunikan amalan demokrasi berparlimen dapat dilihat dari aspek gabungan unsur tradisional dan moden, mekanisme semak dan imbang, kuasa budi bicara raja serta kerjasama politik. Dalam aspek gabungan unsur tradisional dan moden dalam pentadbiran, unsur tradisional terletak pada kedudukan raja sebagai warisan sosiopolitik masyarakat Melayu. Manakala unsur moden pula ialah demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster, England. Kombinasi raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Mekanisme semak dan imbang dalam pentadbiran, pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik, ekonomi dan dasar negara. Kuasa pengimbang yang ada pada raja mampu meredakan konflik yang berlaku dalam demokrasi seperti pertikaian parti politik yang pelbagai ideologi dan perselisihan antara kaum. Mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa, iaitu badan perundangan, eksekutif dan kehakiman. Secara umumnya, kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agong dalam soal pelantikan ketua kerajaan persekutuan iaitu Perdana Menteri. Raja dan Yang di-Pertua Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri iaitu Menteri Besar dan Ketua Menteri. Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Raja dan Yang di-Pertua Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran DUN. Kerjasama politik menekankan soal perkongsian kuasa antara kaum berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Permuafakatan pelbagai parti politik dalam satu gabungan membolehkan parti politik membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan di negara kita. Sejak pilihan raya pada tahun 1955, gabungan parti berasaskan kaum dibentuk atas nama Parti Perikatan.
Gabungan ini kemudiannya dikenali sebagai Barisan Nasional. Parti ini memenangi 13 kali pilihan raya umum untuk membentuk kerajaan persekutuan. Pada pilihan raya umum ke-14 tahun 2018, kerjasama politik telah membolehkan Pakatan Harapan memenangi pilihan raya untuk membentuk kerajaan persekutuan.